الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الصمد الفالمباني وإمام الغزالي شاء لله لهم الفاتحة. Belah bawah pada atas ada Pak Inun ya bos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih wa annahu ba'inun min khalqihi bi sifatihi. Artinya wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu berlainan ia dengan sifatnya itu daripada segala makhluknya yang baharu ini, yakni adalah zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu qadim, lagi azali, lagi baqi, baqa, bersalahan zat makhluk dan segala sifatnya itu, maka iaitu baharu, lagi didahului oleh Adam, lagi fana. Ini kita sambung lagi, iaitu sifat tanzih. Imam Ghazali namakan tanzih. Tanzih ni kita terjemah maha suci. Maha suci Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Dan makhluk pun tak serupa dengan Allah Ta'ala pada segi zat, sifatnya dan juga perbuatannya. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk pun tak sama zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala wallahu alam. Tapi yang kita lihat, zat makhluk sama ada jirim atau jisim atau jahar. Jadi zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Itu maksud zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Zat makhluk pun tak sama dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak menyamai Allah Ta'ala akan sifat. Sifat Allah itu tak sama dengan sifat makhluk. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Artinya kudrat Tuhan, sifat kuasa Tuhan tak sama dengan kuasa makhluk. Kuasa makhluk pun tak sama dengan kuasa Allah. Begitulah juga dengan iradat atau kehendak, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Allah tak sama dengan makhluk, makhluk tak sama dengan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah pun tak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk pun tak sama dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja yang kita tahu. Kita faham, kita tahu cakap yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut, araftu rabbi bi rabbi. Kenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku, setakat yang Tuhan bagi kenal. Lebih dalam-dalam, wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Itu yang kita bicaralah yang lepas. Baik, sambung lagi, wa annahu ba'inun. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu ba'inun. Ba'inun ni berlainan. min khalqihi, daripada makhluknya, bisifatihi,
daripada sudut sifat Allah Ta'ala tu tak sama dengan sifat makhluk. Maha suci Allah Ta'ala menyamai akan makhluk, menyamai sifat-sifat dia. Kudrat dia, kuasa dia tak sama dengan kuasa makhluk. Kuasa Allah memberi bekal, kuasa makhluk tidak memberi bekal. Kan? Apa makna memberi bekal? Taksir. Yang tak ada Tuhan boleh bagi ada, yang ada Tuhan boleh bagi tak ada. Tak ada siapa boleh mengadakan yang tak ada. Yang tiada, tak ada siapa boleh mengadakan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bukan boleh bagi ada. Sebiji berai pun manusia tak lewat. Selai rumput pun tak boleh, selai rambut pun tak boleh. Yang boleh mengadakan hanya Allah. Sebab Allah bersifat kuasa. Allah bersifat kuasa. Kuasa tu makna taksir. Yang ada Tuhan boleh bagi tak ada, yang tak ada Tuhan boleh bagi ada. Taksis, sifat taksis, ini iradat, taksis, menentukan. Hanya Allah Ta'ala boleh menentukan terhadap makhluknya ni satu sifat daripada berbagai sifat. Kita ni laki-laki kah, perempuan kah, hitam kah, putih kah, pendek kah, panjang kah, Allah saja yang menentukan. Kita tak boleh tentu. Hujan kah, panas kah, redup kah, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Iman kah, kufur kah, semua ni Allah yang menentukan. Sampailah habis iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, semua tu. Tak sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Makhluk dekat nampak lah, jauh mana nampak. Kan? Kan? Dekat nampak, dekat-dekat ni nampak pokok warna hijau. Jauh tak nampak ada hijau, kelabu lah, biru lah, apa tak. Kalau nampak dekat nampak clear, kalau jauh langsung tak nampak. Penglihatan makhluk ini makna kata kekurangan. Penglihatan Allah tu kesempurnaan. Tuhan melihat dengan hakikat. Jadi tuan-tuan sekalian, tak menyamailah sifat Allah dengan sifat makhluk. Sebab itu jangan kita letakkan sifat makhluk tu pada Allah Ta'ala, atau sifat Allah pada makhluk. Tak boleh. Kan? Yang boleh berkuasa, yang berkuasa boleh mendatangkan mudarat, mendatangkan munafaat, hanya Allah Ta'ala. Mendatangkan munafaat, sehat, hidup, untung, semua ni Allah. Rugi, sakit, mati, semua ni Allah Ta'ala juga. Kan? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu kita baca lalu kan lepas sembahyang. Apa makna dia? Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma la mani'a lima a'taita, tak ada siapa boleh menghalang apa yang kau bagi. Wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa boleh bagi apa yang kau halang. Sampai pulai lah nak jadi Perdana Menteri. Kalau Tuhan tak takdir tak jadi, tak upaya. Tak tahu kaut lah. Kalau hak kita, walaupun tak pulun, dapat kat kita, insya-Allah. Pasal saya sebut ni, orang gila macam-macam tuan-tuan. Zaman sekarang ni, yang pertama gila nak jadi raja. Ada seorang tu jadi raja, jadi Sultan Melaka. Dia dakwa dia Sultan Melaka, pewaris Sultan, dengan tengkolok dia, dengan kerih dia, dengan tanjak dia. Tiap-tiap tahun tuan-tuan dia ada anugerah pingat kebesaran. Dia pun ada juga. Beta menganugerahkan. Tu gila jadi raja. Yang setengah tu gila jadi Perdana Menteri. Biru pening kepala kita buat. Orang duk pening dengan Covid ni. Hari ni berapa? 800. Dah 800 dekat 1000 tuan. Kita duk pening ni. Selangor ada jam. Kuala Lumpur sekat rata dah, tak boleh bergerak dah. Masjid pun tak boleh bayar dah. Dia nak jadi Perdana Menteri. Apa ke benda dia? Tu gila jadi Perdana Menteri. Yang setengah tu gila nak jadi perempuan. Dia jantan, gila jadi perempuan. Ini pasal Tuhan pula. Jangan lu menggarut lah tuan-tuan. Ini macam-macam duk ada. Jangan ada gila jadi Tuhan tu dah. Jadi Allah Ta'ala Tuhan kita ni, yang kita iktikadkan sebagai Tuhan ni, dia tidak menyamai makhluk. Sifat dia tu tak sama dengan sifat makhluk. Nah,
Ya, tak menyamai dengan sifat dia. Itu daripada segala sifat makhluk, tak sama dengan sifat makhluk. Tak boleh kita nak samakan apa saja pun. Nak kata bagaimana pun tak boleh menyamai. Laisa kamitslihi syai'un, tak serupa. Kalau datang ayat-ayat mutasyabihat, ayat ini ditakwil oleh ulama-ulama usuluddin. Mengikut qaul Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Mansur Maturidi, mereka mentakwilkan ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat, samar-samar. Yadullah fawqa aidihim, tangan Tuhan. Bila sebut tangan, berjisim. Tuhan bertangan, serupa makhluk. Maka ditakwilkan umat mereka itu yadullah, kekuasaan Allah Ta'ala di atas tangan makhluk, atas kekuasaan makhluk. Ditakwilkan oleh ulama ikut takwilan ulama sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selamat, akidah yang selamat, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan duk pejam mata tengok Tuhan, tangan Tuhan ni pendek ke panjang, macam mana. Ini mengarut. Ini mengarut semua. Itu dia. Bersalahan tak terapa, tak terapa apa pun, tak terapa dari sudut apa pun tak boleh. Kita nak menyamakan Allah Ta'ala tu dengan makhluk, atau makhluk tu nak samakan dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Tuhan sebut sendiri dalam Quran, laisa kamitslihi syai'. Bersalahanlah Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Sesuatu ni makhluk lah. Sebut syai' pun dia, makhluk pun dia. Kan kadang sebut makhluk bersifat baharu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dia. Yang mana makhluk ni baharu, ini apa baharu? Baharu ni asal tak ada, tuan-tuan. Kemudian dibaharukan oleh Allah, diadakan oleh Allah Ta'ala. Kan? Macam mana hantar makhluk tu apa? Makhluk ni baharu. Pejam-pejam mata ni, celik-celik tengok dah ada dah. Ada qaul yang ada pegangan yang menyatakan makhluk ni khadim. Sebab dia celik-celik mata, mak ada beranak ke tak? Bumi dah ada, matahari dah ada, bulan dah ada. Macam mana kamu tahu kata bulan tu baharu, matahari tu baharu, bumi ni baharu? Pertama-tamanya kita kena faham makhluk ni, jebun alam ni, dia ada zat dan ada sifat. Zat dia kita tak tahu, kita tak tengok, katalah kita tak ni, mak kita beranak kat kita tengok-tengok dah ada, kita tak boleh kata dia khadim. Pasal apa? Sifat alam yang aku tengok baharu, yang ada depan kita ni, sifat alam tu baharu, berubah-ubah pagi petang. Bila berubah baru, pasang surut, gelap panas, ya tak? Tua muda, barat pergi timur, timur mai barat, semua berubah-ubah. Tiap-tiap yang berubah ni baru, bersifat baharu. Bila sifat dia baru, dia cuma layak berdiri pada zat yang baharu. Tak boleh sifat baharu berdiri pada zat yang qadim. Tak boleh, mustahil pada akal. Akal kata tiap-tiap yang baru ni cuma layak berdiri pada zat yang baharu. Bila sifat baharu, zat baharu, alam baharu, tiap-tiap yang baharu mesti ada yang membaharukan dia. Siapa yang boleh membaharukan alam? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna, kata Allah. Allah lah yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Dan Allah mentadbir kedua-dua langit dan bumi, ditadbir oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu semua tahu bahawa Allah Ta'ala tu amat berkuasa. Berkuasa menjadikan alam yang baharu ini. Itu dia. Itu dalil tu. Dalil dia ada 3 pangkat. Yang pertama, kita ambil sifat alam ni baharu.
Yang masuk kedua, sifat baharu cuma layak berdiri pada zat baharu. Bila sifat baharu, zat baharu, alam ni baharu. Sebab alam tu zat dan sifat. Maka alam tu baharu. Tiap-tiap yang baharu mesti ada yang membaharukan dia. Itu cara fikir kita akal. Ambil dalil naqli, banyak sangat ayat Quran menceritakan Allah Ta'ala yang menjadikan alam ni. Alhamdulillahillazi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau puji bagi Allah yang Rabb akan alam ni. Apa Rabb? Menjadikan alam, mentadbir, memiliki alam, mentadbir alam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan cara kita berfikir, kan? Yang kata alam ni baharu, kan? Allah tu khadim. Itu dia. Ya. Makhluk ni yang baharu. Tahu baharu? Ada seorang tok guru, dia kata baharu ni pembohong. Tiap-tiap baharu berubah. Bila berubah pembohong. Bohong macam mana? Tuan-tuan jumpa dia pukul 8 pagi. Assalamualaikum. Apa khabar? Kenyang. Baru keluar kantin. 2 jam tak lagi pukul 20. Pukul 10 pula. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Perut lapar. Nak pergi kantin. Tadi pukul 8 dia kata dia kenyang. Mai pukul 10 lapar pula. Mana berubah. Tiap-tiap yang ubah pembohong. Tak boleh pegang cakap-cakap dia. Saat lapar, saat kenyang. Itu kata seorang tok guru lah. Dia bagi tahu untuk mudah kita faham. Nak bagi tahu bahawa alam ini berubah-ubah. Dalam kitab Darun Nafis, berubah-ubah ni apa dia? Tuan-tuan tengok yang berubah. Yang berubah-ubah ni hakikatnya bayang. Bayang ni nak pegang tak boleh. Tengok nampak ada, pegang tak boleh. Boleh pegang bayang. Bayang. Cat pendek, sekejap pendek, kejap panjang. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Bayang tak? Berubah-ubah. Baik tu tuan-tuan naik satu sampan di Sungai Perak ni, tuan-tuan berdayung. Ada bayang dalam sungai tu. Bayang pokok bakau ke, bayang pokok ke. Bolehkah bayang pokok ni menghalang perahu berlayar? Tengah-tengah dayung berhenti. Awak Mat, berhenti. Tak boleh jalan Ustaz. Pasal bayang menghalang perahu berlayar. Bolehkah bayang menghalang perahu berlayar? Bayang tak boleh menghalang perahu berlayar. Makna artinya makhluk ni semua bayang. Dia tidak mampu menghalang sesuatu. Yang boleh menghalang dan boleh memberi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak boleh mendatangkan manfaat dan tidak boleh mendatangkan mudarat. Inilah yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Walaupun ketika itu dua empire, Rom dan Parsi, kuasa besar dunia, Nabi tarbiyah sahabat. Mereka tidak boleh mendatangkan mudarat atau manfaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah inilah yang mereka persakai, yang mampu menumbangkan dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Boleh menawan kota Konstantinopel. Ini semua akidah yang mereka miliki. Akidah ni bukan untuk dihafal saja, tapi yang penting untuk diyakini. Yakin sungguh-sungguh Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, Quran pegangan kita. Hayatilah hidup kita sebagai seorang Muslim. Itu yang betulnya. InsyaAllah. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala lagi sambung. Ya, makhluk ni yang baharu ini, yang ni adalah, dia kata, zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu khadim, lagi azali. Qadim, tidak ada permulaan. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wal awwalu tu dia yang awal. Awal di sini maksud tak ada permulaan. Allah tu tak ada permulaan. Makhluk ada mula. Mula tak ada, kemudian baru ada. Kan? Tapi Allah tidak ada permulaan. Azali. Dan lagi dia kata Allah Ta'ala ni qadim,
tak ada permulaan, lagi baqi, baqa, kekal. Qadim lagi kekal, baqa. Kan? Kita ni ada permulaan baru dan fana, binasa. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, ada juga ciptaan Allah Ta'ala ni yang kekal. Tapi kekal itu kekal aradi, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekal yang hakiki. Macam roh, roh tuan-tuan tak mati. Yang mati jasad, roh tak mati. Mula-mula dijadikan oleh Allah kita ni di alam roh. Kemudian roh ni berpindah ke dalam alam arham, alam rahim ibu. Mak kita mengandung kita cukup 4 bulan, maka Allah perintahkan malaikat tiupkan roh, masukkan roh tu. Baby tu hidup, dia punya hati janin tu mula bergerak dah 4 bulan. Makna dia ada roh. Dia beralam roh, transfer, dia pindah pergi alam arham. Bila ibu kita lahirkan kita, dia pindah pula ke alam ajsam, alam berjisim, alam dunia ni. Kita ni masuk alam ketiga sekarang ni. Kemudian akan berpindah ke alam satu lagi, alam barzah, sempadan dunia dan akhirat. Bila kita mati, jasad hancur, habis, tapi roh tak hancur, roh kekal. Kemudian roh ni akan pergi pula satu lagi alam, namanya alam akhirat. Bila berlaku kiamat. Roh ni ada permulaan, tapi tak ada kesudahan, dikekalkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima balasan baik atau balasan jahat. Kalau kita di dunia buat baik, Allah balas baik. Di dunia buat jahat, Allah balas jahat. Itu nama roh. Satu lagi dia panggil ajbuz zanab. Ni yang di tulang tungging kita ni ada satu tentang besar biji sawi. Dia kiamat ke mana pun tak hancur dia. Besok akan hidup balik, bangkit balik, dia tumbuh balik. Kita akan makna kata hidup balik, dan makna kata pergi ke akhirat, pergi kepada mahsyar untuk dihisap. Itu pun kekal. Dia tak apa, dia ni. Begitu juga tuan-tuan sekalian dengan para malaikat menanggung arash. Bila ditiup terkala semua mati, dia tak mati. Penjaga apa yang menanggung arash. Jadi ada 10 perkara. Jadi ini semua tuan ada permulaan, tetapi tidak ada kesudahan. Tapi kekalnya itu bukan kekal yang hakiki, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru. Dia awal dan akhir, tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Kekal, baqa. Dia. Kita akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap satu pasti akan binasa. Yang kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Allah Ta'ala yang kekal. Lain pada Allah semua binasa. Ya. Ya, bersalahan zat makhluk. Zat Allah Ta'ala ni bersalahan dengan zat makhluk, tak sama, tak serupa. Jangan fikirlah kita kata tak serupa sudah. Macam mana tak serupa lagu mana? Tak ada lagu-lagu. Fikir otak kita tak boleh sampai. Nak fikir zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakurlah kamu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah ni. Baik, kita tengok makhluk ni, kita fikir sampai kepada satu keputusan, makhluk ni mesti ada penciptanya. Yang boleh mencipta makhluk ni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu tafakur, berfikir tentang zat Tuhan, diri Tuhan. Kita cukup kita tahu zat Tuhan ni tidak serupa dengan zat makhluk. Bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan jauhar frid, bukan cecair, bukan. Apa terlintas di pemikiran kamu semua bukan. Jadi tak sampai otak kita nak fikir.
Oh tak, dia kata otak dia ni, otak kita ni bagus, boleh fikir. Fikir apa? Fikir jadi Siti Kasim. Saya mencari Tuhan. Kata Siti Kasim. Tak jumpa. Dia pergi cari di mana, apa tak tahulah. Sehinggalah kawan saya bagi tahu saya, Tuhan itu dijadikan daripada gelombang. Penin. Dia sebab penin. Guna akal tuan-tuan untuk mengenal Tuhan memang sesat. Dia mesti dipandukan dengan wahyu. Dan sebab itu Allah datangkan Rasul, datangkan kitab, Quran, Injil, Zabur, Furqan. Karena akal tak mampu berfikir tentang bab ketuhanan ni. Hanya Allah. Sebab tu Allah hantar Rasul untuk cerita. Kita cuma takat fikir adanya Tuhan. Mesti ada Tuhan. Makhluk ni dalil menunjukkan ada Tuhan. Tuhan mesti ada. Tuhan tu siapa? Allah. Allah tu macam mana? Yang ni Quran cerita. Nabi bagi tahu kat kita. Kita cuma boleh fikir dekat Tuhan tu ada. Kan? Bagaimana? Itu semua disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui kitab-kitabnya yang diturunkan ke dunia ni dan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Jangan duduk ni. Kadang-kadang tuan ada jumpa orang dia main baca-baca mu. Hang pergi mana? Pergi mengaji. Mengaji apa? Tauhid. Tuhan ada berapa nama? 99. Yang kita tahu 99 lah. Dia tanya kita nombor 1. Yang 1 apa? Tak tahu. Aku tahu 99 je. Hampa mengaji ilmu kulit, tak mengaji ilmu isi. Ada nombor 1 ini ada. Nabi bagi tahu, tapi tak cerita kat siapa. Nabi tak cerita. Abu Bakar pun tak cerita. Habis hang tahu macam mana? Abu Bakar pun tak tahu, hang boleh tahu. Ni ilmu mengarut. Ilmu mengarut. Dia panggil dia ilmu isi, kita ilmu kulit. Tok guru saya kata mana ada kulit, mana ada isi, tak ada kulit. Habak mai semua ada. Kan? Buah kelapa ada isi, ada kulit. Durian ada isi, ada kulit. Macang, mempelam semua ada. Tok guru saya kata yang ada isi tak ada kulit itu kepala tai. Ilmu kepala tai. Dia marah saya Azan. Kawan tu marah saya. Dia kata apa ilmu kepala tai. Mengarut. Jadi Nabi sendiri kata araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuanku dengan Tuanku. Setakat yang dibagi tahu oleh Allah Ta'ala ya. Tambah lagi kita ni kan. Nak tahu lebih-lebih mana boleh. Awak akal ni bijak sangat kah? Akal ni tuan-tuan, dia ni tuan-tuan sekalian, Allah anugerah kat kita ni, akal ni dia macam penimbang. Ada penimbang mai. Tahu timbang mai? Mayam, saga, gerem. Satu je lah. Itu timbang mai. Kati dia pun kecil lah penimbang dah. Tinggi lagi penimbang kedai runcit. Tinggi lagi penimbang JPJ. Yang tu berat punya timbang. Penimbang semua limit tuan. Dia ada limit. Limit tau limit. Dia tulis 0 gram sampai 100 gram. Itu timbang mas. 0 kilo sampai 10 kilo. Itu penimbang kedai runcit. Penimbang JPJ tu tak tahulah dia macam berat macam mana, aku tak pernah tengok lagi. Dia ada limit. Akal kita pun ada limit. Dia kalau ada benda yang dia tak mampu untuk berfikir. Satu orang tuan-tuan tak setuju dengan saya. Mana boleh ustaz, dia kata Tuhan anugerahkan akal memang hebat. Dia baca ayat Quran pam cerita akal ni hebat. Sebab tu Allah kata afala taqilun, afala tatadabbaru, macam-macam dia kata. Dia kata okey, hang kata akal okey. Lah ni aku nak tanya hang nak tidur pukul berapa? Nak lena malam ni pukul berapa? Saya dah roll Malaysia tuan. Saya bawa soalan ni, seorang pun tak boleh jawab. Tentera tuan-tuan TLDM Sandakan. Dia panggil saya ceramah. Kebetulan saya balik rumah mentua saya, dia orang tahu panggil saya ceramah. Paku-paku berderet dia. Dia tak setuju dengan saya, pegawai tu. Okey, saya kata tuan malam ni nak lena pukul berapa?
Dia perhati hang, perhati aku. Tak tahu nak jawab. Ustaz, soalan tu berat Ustaz. Ringan sikit dah, ringan sikit. Ringan sikit. Malam tadi Tuan Lena pukul berapa? Malam tadi saya tahu lah Ustaz. Pukul berapa? Pukul 11. Macam mana Tuan boleh tahu Tuan Lena pukul 11? Dia kata saya tengok jam. Tengok jam tak Lena lagi. Mana ada orang Lena tengok jam? Mana pemikiran kita ni terhad. Antum ta'lamu amillah. Kamu kan yang tahu, aku kan yang tahu. Tuhan tanya. Allah lebih tahu. Sebab itu ada benda yang kita tak perlu tanya. Di antaranya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sembahyang subuh pukul 6 pagi? Sembahyang subuh 6 pagi. Pukul 8 pagi tak boleh kah? Panas sikit. Kita setubuh isteri kita nak mandi junub lah, sejuk nak mampu. Apa salah sembahyang subuh pukul 8? Pukul 6. Kita perah otak kita, tak mampu fikir ilmu Allah Ta'ala. Atau Allah tanya, antum ta'lamu amillah. Kamu yang tahu atau Allah Ta'ala yang lebih tahu. Jadi kita ni sikit sangat. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kami tak bagi kamu ilmu melainkan sikit ya. Terhad, limited. Akal kita tu limited, terhad. Ya. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, yakni adalah, dia kata zat Allah Ta'ala dan segala sifat Allah. Makna segala sifat apa? Segala sifat dia, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar dan lain-lain lagi tu. Segala sifat-sifat Allah Ta'ala tu, ya, qadim, lagi azali, lagi baqa, kekal, bersalahan zat makhluk dan segala sifatnya, sifat makhluk itu, maka iaitu baharu. Baharu makna dulu tak ada, sekarang ada lah. Budak-budak lahir oleh ibu dia mana tahu apa kan lah. Lama baru pandai. Bila mai tua nyanyuk balik. Lupa. Dia nak pergi masjid. Dia tanya isteri dia, mana ada kepiah aku? Isteri dia kata, tuan saya kepala kepiah siapa? Dia pakai kepiah, dia tak tahu dia pakai kepiah, lupa. Saya pakai jam tangan. Saya dulu tuan-tuan, masa kena buang daerah tu, saya duduk Pulau Pangkok. Kebun saya Teluk Nipah, rumah saya kat Masjid Pangkok. Satu hari tuan-tuan sekalian, ada orang mai layan tetamu tuan-tuan lewat. Saya belayam di sana tu. Dah pukul 11 ni baru nak bertolak. Ayam tak makan lagi, duduk kelang kabut cari jam. Duduk lautan tu, tak ada jam payah. Nak semayang, tak tahu waktu kan. Saya marah isteri saya, mana jam aku, jam mana jam. Isteri saya kata, tu di tangan tu apa? Jam tangan kiri. Saya berak, basuh berak, saya tukar jam tangan kanan. Bila jam duduk tangan kanan, cari jam. Isteri saya kata, di tangan kanan hampa tu apa dia? Bukan jam ke? Tunggu. Kata pun cakap derai lagi. Jam duduk ada kat tangan pun cari kata cerok. Mengakulah tuan-tuan. Kita makna kata kita lemah. Kan? Allah Ta'ala hebat. Itu dia. Jadi jangan samakan sama sekali makhluk ni menyerupai Allah ataupun Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Itu dia. Wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqal. Artinya wajib kita iktikadkan. Iktikad ni makna iktikad simpul, kejap. Dia berasal perkataan aqada. Aqada yaqudu, ikat. Iktikad ni ikat kemah-kemah di hati. Dia panggil akidah. Akidah ni satu simpulan, satu ikatan yang kukuh, yang tak boleh putus sama sekali. Lam fisal malah, takkan terongkai. Ikatan-ikatan biasa boleh terongkai, tapi ikatan akidah tak boleh rongkai. Sama ada ikatan akidah yang betul ataupun akidah yang sesat, ya. Atas lagi belajar. Belajar.
Oh, atas tu. Oh. Ya. Laisa atas kita. Laisa fi zatihi siwahu wala fi siwahu zatuhu. Artinya tiada di dalam zat Allah Ta'ala suatu yang lain daripadanya, dan tiada dalam suatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa, tiada, fi zatihi, pada zat Allah Ta'ala tu, diri Allah Ta'ala itu, siwahu, yang lain. Makna yang lain tu tak boleh masuk dalam zat Allah. Jangan bila kita baca wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama-sama kamu di mana kamu ada. Jadi kita nak kata zat Allah dengan zat makhluk tu macam manakah gayanya? Tak boleh. Ada juga kadang-kadang kita dengar hadis bahawasanya Nur Muhammad tu daripada Allah. Nur Muhammad tu daripada Allah. Allah jadikan nur tu. Bukan Nur Muhammad tu cerbisan pada zat Allah. Tu silap. Kan? Ada hadis kata pertama-tama yang Allah jadikan ialah Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad lah jadi macam-macam ni. Itu tak betul lah tu. Tapi bila kita sebut, ada yang orang berfaham Nur Muhammad tu cerbisan daripada zat Allah, diri Allah. Itu tak betul lah. Mana zat Allah jadi boleh terpisah pada diri Allah. Tak betul. Kita dalam kita membicarakan tentang wahdaniyah, menafikan kam mutasil dan kam munfasil pada zat. Kam mutasil berhubung, kam munfasil bercerai. Zat Allah tak bercerai, tidak berhubung pun tak, bercerai pun tak. Tak ada pula zat Allah pergi masuk zat makhluk masuk kat zat Tuhan. Tak boleh. Itu tak betul cara dia. Itu kena faham lah tu. Jadi apa-apa hadis tuan, tengok hadis tu hadis usuluddin, kena ikut cara usuluddin. Kalau hadis tu hadis fiqh, tengok cara fiqh pula. Sebab itu tuan-tuan, tengok orang dulu dia nak mengaji ilmu hadis, dia alim usuluddin, alim fiqh, alim tasawuf, supaya ayat-ayat ni semua dihurai dengan cara yang betul, mengikut cara ilmunya. Contoh saya bagi tuan-tuan, firman Allah Ta'ala, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Barang yang menimpa kamu perkara kebaikan daripada Allah, apa yang mengenal kamu keburukan nafsu kamu sendiri. Ayat ni tentang yang baik daripada Allah. Selalu kan kita berucap kan, habis-habis ucapan kita, demikianlah ucapan saya, yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada nafsu saya sendiri. Tuan-tuan dengar selalu kan. Ini ayat Quran tuan. Ayat Quran ni ayat adab, bukan ayat akidah. Kalau kita iktikadkan baik daripada Allah, yang buruk manusia sendiri, jadi dua boleh memberi bekas. Dua memberi bekas, perbuatan ni ada dua. Allah buat yang baik, makhluk buat yang jahat. Jadi dua lah. Sedangkan dalam ayat akidah bunyi apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu, perbuatan baik dan buruk, itu pun daripada Allah Ta'ala. Itu yang beriman qada dan qadar. Jadi ayat yang kata baik daripada Allah, buruk nafsu sendiri, itu adab, ayat adab. Kita kena beradab dengan Allah. Jangan kita bangsakan yang buruk tu daripada Allah, supaya kita boleh bertaubat. Kan? Kita buat silap, kita kata salah aku. Tapi hakikatnya kata ulama sufi, bila Allah Ta'ala makna kata nak jadikan hambanya hamba yang bertaubat, dia buat maksiat, maka dia sedar, dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Gitu. Jadi makna tuan-tuan, kena tengoklah ayat tu ayat apa. Kalau ayat tauhid usuluddin, bicara cara usuluddin. Kalau ayat tu fiqh, cara fiqh. Kalau ayat tu tasawuf, kita bicara cara ilmu tasawuf. Sebab itu ulama dulu tuan-tuan, dia menguasai semua ilmu. Macam Imam Syafi'i, kan? Imam Hambali, walaupun dia dikenali sebagai ulama fiqh mazhab Hambali,
Tapi akidah dia macam mana? Dia mempertahankan Quran tu sampai dia dihukum penjara 17 tahun, diseksa dan sebagainya. Segi akidahnya hebat dan mantap, kan? Jadi mereka menguasai semua ilmu. Jadi kena tengok cara ayat tu ayat apa. Baik, kata musannif, laisa fi zatihi, tidak adalah pada zat Allah Ta'ala itu siwahu, selain daripada zat Allah, semata-mata zat Allah, bukan zat makhluk masuk pada zat Allah. Itu salah. Begitu juga sebaliknya, la fi siwahu zatuhu, tidak pada sesuatu yang lain itu zat Allah. Zat makhluk ni tidak ada zat Allah bergabung dengan zat dia. Zat Allah tidak ada gabungan dengan zat makhluk. Zat makhluk lah, baru. Allah ni qadim, mana boleh baru dengan qadim bercampur. Kan? Gitu. Jadi makna kata begitu. Sebab itu bila datang ayat seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada, mengikut tafsiran ulama, di mana kamu berada, dan kamu dalam kawalan Allah. Bukan zat Allah, diri Allah tu sebelah diri kita, bukan begitu. Di mana kamu berada, kamu dalam penguasaan Allah, kehendak Allah, takdir Allah, kekuasaan Allah, pengetahuan Allah. Kamu diliputi oleh pengetahuan Allah. Allah tahu hang buat apa semua, Tuhan tahu. Itu maksudnya kata ulama macam tu. Kan? Kalau dia sebut Allah tu di langit, yang zilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni 1/3 akhir malam. Tuhan turun ke dunia ni. Oh, Tuhan duduk dalam dunia pula. Dunia meliputi Allah. Tak betul. Ulama tafsirkan bahawa Allah turun ke langit dunia, rahmat Allah mencurah-curah pada waktu malam. Kan? Pintu keampunan Allah terbuka luas, pintu makbul doa terbuka luas, kan? Dia jadi macam tu. Sebab itu dia kata, artinya tiada dalam zat Allah Ta'ala sesuatu yang lain daripadanya, nya Allah tu. Mana zat Allah Ta'ala tak dicampuri, dimasuki oleh zat makhluk. Zat Allah, diri Allah, tak kena mengena dengan makhluk langsung. Ya. Dan tiada dalam sesuatu, yakni makhluk ni, yang lain daripadanya Ta'ala itu. Tak ada kita katakan bahawa dalam diri makhluk tu ada pula zat yang lain, zat Allah masuk dalam zat makhluk. Pun tak betul. Tak betul. Itu dia. Jadi tak ada yang lain daripada zat Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala juga. Zat Allah semata-mata zat Allah. Kalau ada pahaman-pahaman yang menyatakan zat Allah itu bercampur dengan zat makhluk, itu pahaman memang tak betul, rosak, menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah di atas arash, bawah arash ke, atas langit, bawah langit. Ni semua makna kata ayat ni namanya ayat mutasyabihat, yang memerlukan pentakwilan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqal. Artinya wajib kita iktikadkan, pegang kemah-kemah kejap-kejap. Sebut iktikad, yakin sepenuhnya, dia panggil jazam. Al-jazmu, jazam. Jazam ni jangan ada syak, zan dan waham. Ada syak, itu tak jazam. Ada apa, syak, waham pun tak jazam. Ada zan pun tak waham, tak jazam. Bila ada tak jazam, tak dinamakan akidah, tak dinamakan iman. Dalil je tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu.
dinamakan orang beriman. Allazina yu'minu billahi wa rasulihi, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, summalam yartabu, kemudian tak ragu-ragu. Bila ada ragu-ragu, nama tak jazam. Bila nama tak jazam, tak ma'rifah. Bila tak ma'rifah, jahil. Bila jahil, kufur. Itu ya. Dia mesti jazam 100% yakin Allah, yakin Rasul, yakin dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak azan ke? Azan lo. Sila. Mana Tok Bilal kita? Sila Tok Bilal. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqal. Artinya wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha suci, ya Allah tu, daripada berubah-ubah, dan maha suci ia daripada berpindah-pindah.
Ni lagi perkara yang kita wajib i'tiqad, pegang kemas-kemas, kejap-kejap, jangan longgak. Semalam yartabu, kemudian tak ragu-ragu, wajib yakin dengan penuh hati 100%. Di antaranya yang wajib kita yakin ialah wa annahu muqaddasun, sesungguhnya maha suci Allah Ta'ala itu. Maha suci ini tak tersentuh, tak terkena Allah Ta'ala itu. Anit taghayyuri, daripada makna kata berubah-ubah satu tempat ke satu tempat. Berubah makna dulu lemah, dulu kuasa lah lemah, bamanya kan. Sekarang ni dulu Allah Ta'ala mengetahui Allah ni jahil, tu makna berubah, mustahil. Maha suci, tak kena Allah Ta'ala macam tu. Kalau dulu Allah Ta'ala mengetahui, bersifat ilmu, lah pun Tuhan berilmu. Kalau dulu Tuhan berkuasa, sekarang pun berkuasa kan? Berkuasa makna kata memenangkan perjuangan Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW. Kalau kita pun ikut cara Nabi, Tuhan yang sama akan tolong kita. Bukan mana Tuhan kita dah lemah sekarang, dah. Tuhan kita tetap berkuasa macam dulu juga, tak berubah. Contohnya macam tu. Kalau Tuhan dulu Allah Ta'ala dulu zaman Nabi mengetahui lah, lagi pun Allah mengetahui juga, tak berubah-ubah. Maknanya begitu. Taghayyuri, tak berubah-ubah. Macam mana dulu, sekarang pun macam itulah. Tidak sedikit pun kekurangan Allah Ta'ala tu. Ya. Wal intiqal, dan tidak berpindah-pindah. Kan, berpindah-pindah. Sebab Tuhan tak bertempat, apa nak pindahnya? Kita ni memanglah bertempat, berpindah. Jadi bila jumpa ayat-ayat yang menunjukkan seolah-olah Allah berpindah-pindah, baca ayat jumpa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan duduk atas arasy. Baca ayat yang lain pula, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Jadi lah ni kita duduk di masjid, Tuhan duduk di masjid dengan kita kan? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ni, Allah kata, kami ni lebih hampir kepada kamu, lebih hampir pada urat leher. Ni urat leher urat tengkuk leher. Apa Tuhan duduk kat urat leher lah. Nak faham tu, itulah dihurai oleh ulama, pengertian tu. Bukan makna kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama-sama kamu. Ma'a tu bukan ma'a zat, bukan zat Tuhan tu dekat dengan zat kita. Kekuasaan Allah, ilmu Allah tak lepas, pengetahuan Allah daripada diri kita. Di mana kita berada semua Allah tahu. Allah berkuasa, kita tak boleh lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengetahuan Allah. Macam tu kata ulama-ulama usuluddin. Bukan makna zat Tuhan. Kalau zat Tuhan bersama-sama kita. Jadi yang tadi ni kata Tuhan duduk atas arasy, daripada arasy pindah mari sini pi arasy. Itu berpindah-pindah. Sebab itu Imam Ghazali kata maha suci anit taghayyuri, maha suci daripada berpindah, berubah-ubah. Wal intiqal, maha suci daripada berpindah-pindah. Zat Allah tak berpindah, tak berubah dan tak berpindah. Kan? Bahkan Allah Ta'ala menjadikan semua alam ni, tempat-tempat ni Allah tak jadikan. Semua dijadikan oleh Allah. Sebelum ada alam, Tuhan dah ada. Tuhan tu tidak bertempat. Tak macam kita ni ada tempat kan, ditakluki oleh tempat. Sekarang saya ada di Kuala Kangsar, tak lagi ada di Batu Hampar. Duduk di Batu Hampar, saya diliputi oleh kawasan Batu Hampar. Sekarang saya diliputi oleh Kuala Kangsar. Allah Ta'ala tak ada apa yang meliputi dia. Dia yang meliputi sesuatu, menguasai sesuatu, mengetahui sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya yang dikata oleh Imam Ghazali, wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqal. Artinya wajib kita i'tiqadkan, pegang sampai mati, jangan lepas. Akhir zaman ni Nabi kata kita berpegang pada akidah ni macam gigit.
Macam kita pegang bara api, kalau panas kita terlepas. Gigit dengan geraham-geraham kamu. Jangan tinggalkan ahli sunnah wal jamaah. Umat Yahudi berpecah kepada 71. Umat Kristian pecah 72. Umat aku pecah 73. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Illa millatun wahidah, melainkan yang satu. Apa dia? Satu riwayat hadis Nabi kata ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, ada hadis kata yang ikut aku dan ikut sahabat aku. Jadi makna kesimpulannya, makna kata yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah yang mengikut Nabi dan mengikut sahabat-sahabat Nabi. Kemudian tuan-tuan sekalian, ulama makna kata kaji impun semua ada, maka dikatakan ahli sunnah wal jamaah tu i'tiqad yang ikut susunan Imam Mansur Maturidi dan juga Imam Abu Hasan Asy'ari segi usuluddin dia. Segi fiqh dia mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Di segi tasawufnya ikut apa yang dibawa oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, disempurnakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan orang yang sealiran dengan dia. Inilah tiga tuan-tuan, usuluddinnya, fiqhnya dan juga ilmu tasawufnya. Ikutlah. Ni yang duk khutbah hari lah ni saya dengar pergi sembahyang Jumaat, Tok Khatib dalam khutbah kedua menyarankan kita berpegang sungguh-sungguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pasal cabaran akhir zaman ni tuan-tuan, ada Wahabi lah, Syiah lah, pluralisme, plural ni banyak. Bagi dia semua agama betul. Agama Islam betul, Kristian betul, Yahudi ini merapu dah, plural. Ini bahaya lagi tuan-tuan. Liberalisme bebas, pakai otak, tak mau pakai agama. Hari tu tuan-tuan ingat tak, sekali dia berkata kita akan buat undang-undang, makna kata akan menghalang ibu bapa untuk khitan anak-anak perempuan mereka. Khitan ni masuk Jawi. Orang kita kata dia guna akal dia. Tak ada lagi lah orang yang khitan ni mati anak. Tuan-tuan pernah dengar tak? Baby perempuan di khitan mati kena khitan. Mana ada? Kita sejak tuan-tuan masuk Islam ni, Islam datang ke tanah air kita ni 700 tahun lebih lepas. Islam datang ke Terengganu 700 tahun lepas. Islam datang tuan-tuan sekalian ke Melaka, makna kata 600 tahun lepas. Islam datang ke Kedah lagi awal pada tu. Tak ada lagi yang baby mati kerana khitan. Mana ada? Jadi pak liberal ni macam ni, dia guna otak. Nasib baik dia kalah cepat tuan. Dia buat usaha-usaha untuk menghalang kanak-kanak gadis-gadis di bawah umur untuk berkahwin. Dia buat agama pun, bila kita nak kahwin anak kita, katalah anak kita umur 15 tahun, kita nak kahwinkan, dia tak cukup 18, jabat agama akan panggil sebelum kahwinkan anak kita. Bila kita bagi alasan yang dia pikir munasabah, dia kahwin lah. Tak munasabah, dia tak bagilah. Mana kita dah ada peraturan dah lengkap dah bab perkahwinan ni. Mereka nak kacau, godak sana godak sini. Ni tuan-tuan, nasib baiklah 22 bulan dia. Kalau 5 tahun mampus kita. Ni anugerah daripada Allah. Baik itu kita elok-elok lah, jangan bergaduh, jangan berkelahi. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berbantah, berkelahi, akan hilang kekuatan kamu. Orang kafir akan ambil kesempatan. Pertahankan agama kita, pertahankan maruah kita, tanah air kita. Kita pertahankan elok-elok. Boleh berbincang elok-elok apa? Ada selisih faham, biasalah. Berselisih ni biasalah. Suami isteri pun berselisih. P. Ramli kata gigi dengan lidah lagi kan tergigit. Pasal apa gigi lidah? Awak dia tak kata betih dengan lutut. Pasal apa? Dia kata gigi dengan lidah. Nak bagi tahu gigi lidah ni pasangan yang ideal. Hang pilihlah isteri yang ideal, yang paling hebat, yang paling sempurna dah. Tu pun sekali-sekala berkelahi juga, bergaduh juga, betul tak?
Tambahlah kita masyarakat yang ramai ni, biasalah. Jadi Islam menyediakan cara-cara, makna kata, untuk bersatu padu. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah war Rasul. Kalau kita ni berselisih, balik pada Quran. Quran masih ada. Balik pada hadis, kitab hadis berlama-lama. Tak boleh juga panggil tok guru, panggil ulama untuk selesaikan, insya-Allah. Tapi alhamdulillah, hari ni buka Facebook, lega dada, tidak semak perut, tak bergaduh juga. Ni tadi tengok cerita nak berdamai elok, lega hati kita ni. Jadi kita kalau bergaduh, kita patah balik pada Islam. Kita memiliki Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kiblat yang sama, kitab Quran yang sama. Pasal apa perlu bergaduh? Yang payah kita ni tuan-tuan, bukan kata nak bersatu, nak berkelahi pun tak kerti. Berkelahi pasal usalli, pasal baca Yasin malam Jumaat, berkelahi pun tak patut berkelahi. jadi kacau ni. Jadi kita berdadang berlapang dada, kan? InsyaAllah Tuhan bantu kita. Ya. Kita ambil satu lagi lah, insyaAllah. Bila kita sudah awal sikit nak, sebab apa kita COVID kita ni, satu lagi yang kita ambil, insyaAllah. La yahulluhul hawadis, artinya tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang baharu. Tiada mengambil tempat akan dia, akan Allah, oleh yang baharu. Bila sebut takarrub, yanzilullah azza wa jalla, ada hadis, la yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tiadalah, makna kata, menghampirkan diri kepada aku oleh orang yang nak menuntut hampir kepada aku. Kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah, diri kita ni takkan hampir kepada Allah bin nawafil, melainkan dengan amalan-amalan sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Dengan amalan sunat tu kita dapat hampirkan diri kita pada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba ku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, hamba yang kuat ibadat tu, tanya tentang Allah, tanya tentang aku, kamu jawab Muhammad, fa inni qarib, aku ni hampir, aku ni dekat dengan depa, dengan mereka itu. Dekat di sini bukan dekat zat, rahmat Allah hampir dengan kita, kasih sayang Allah, rahmat Allah, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena macam tu. Jangan kata diri kita dekat dengan diri Tuhan, atau diri kita masuk diri Tuhan, lagi tak boleh. Itu salah besar. Kan? Jadi kata musannif, artinya tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang baharu. Yang baharu ni tak boleh ambil tempat dekat Tuhan. Depan, belakang, hampir, dekat, rapat, bukan macam tu. Atas, bawah. Jadi ditakwil oleh ulama, dekat di sini rahmat dia, kasih sayang dia. Dipanggil taqarrub, panggil malaikat mukharrabin, malaikat yang hampir dengan Tuhan. Bukan malaikat tu duduk dekat Tuhan, malaikat makna kata yang hebat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna huraian-huraian yang diberi oleh ulama-ulama kita, supaya jangan kita menyamakan Allah Ta'ala tu dengan makhluk, kan? Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wala ta'tarihil awarid, wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.